Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita kelas RBT tahun 6 pada minggu ini. Baik, ada 15 orang yang masuk. Baik, kita sambung pembelajaran kita pada minggu lepas. Okey, boleh buka buku teks masing-masing. Sekejap jaga buka buku teks dulu. Okey, boleh buka buku teks masing-masing pada muka surat. Sekejap. Muka surat 3. Okey, muka surat 3. Ini minggu lepas muka surat 3, muka surat 4. Baik, pada minggu lepas kita dah pelajari tentang bahan. Okey, bahan-bahan yang digunakan dalam penghasilan projek, iaitu tentang bahan iaitu PVC dan Perspex dan zinc. Okey, ada 3 bahan yang digunakan untuk penghasilan projek, iaitu PVC dan Perspex. Okey, untuk hari ini kita masuk tajuk yang seterusnya, muka surat 4, iaitu alatan tangan. Okey, kita masuk dalam kemahiran seterusnya, iaitu alatan tangan. Okey, alatan tangan yang sesuai adalah penting dalam penghasilan suatu projek. Penggunaan alatan tangan yang salah boleh menyebabkan kecederaan dan merosakkan alatan. Antara alatan tangan yang akan digunakan adalah seperti berikut. Okey, kita tengok satu persatu alatan tangan yang biasa ada di dalam makmal dan yang kita akan gunakan semasa penghasilan projek di sekolah. Okey, sebenarnya alatan tangan ni ada banyak, tapi sebenarnya yang kita pelajari ni hanya sebahagian saja. Okey, yang pertama, gergaji. Okey, gergaji yang kita pelajari dalam buku teks ni ada banyak gergaji. Sebenarnya gergaji ni ada berbagai-bagai jenis. Okey, kita tengok yang pertama dahulu, yang biasa kita gunakan. Okey, yang biasa kita nampak dan biasa kita gunakan ni adalah nama dia gergaji tangan. Okey, ingat nama dia. Kadang-kadang nama ni bila jawab latihan, jawab soalan, nama ni kadang berbeza bila awak tulis. Dia akan jadi salah lah. Okey, ini gergaji yang biasa kita nampak dan biasa kita jumpa dekat rumah ke, kat mana-mana ke. Okey, pemegang tangan dia macam ni dan berbentuk macam ni. Ini kita namakan gergaji tangan. Okey, alatan ini digunakan untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Okey, ini kegunaan dia. Okey, ini nama alatan gergaji tangan. Kegunaan dia digunakan untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Okey, biasanya kalau buat kerja kayu dan sebagainya, untuk potong kayu yang besar-besar, okey, kayu yang tebal, menggunakan gergaji tangan ni sebab mata dia lebih besar dan dia lebih mudah untuk memotong kayu yang lebih besar, lebih cepat. Kalau kita gergaji ni, kalau mata dia halus, okey, mata dia halus, dia lambat sikit nak potong kayu. Okey, ingat nama dia adalah gergaji tangan ni, nama bentuk ni. Okey, seterusnya kita tengok nama alatan yang seterusnya, iaitu yang bawah. Bawah, gergaji. Ni gergaji yang kedua, iaitu gergaji lengkung halus. Okey, gergaji lengkung halus. Kita tengok kegunaan dia. Alatan ini digunakan untuk menggergaji bentuk lengkung pada bahan yang nipis. Mata gergajinya perlu dipasang menghala ke pemegang. Okey, maksudnya dia potong ke dalam. Okey, dan mata dia sangat halus. Jadi kalau kita nak memotong bentuk dia lengkung, okey, bentuk dia lengkung kat kayu tu, kita gunakan mata gergaji lengkung halus ni. Okey, pada hujung kayu tu, biasanya pada hujung, tengok dalam gambar ni lah. Okey, ni gambar ni. Okey, kita nak potong kat hujung ni bentuk lengkung macam ni pada papan tu, papan yang nipis ni. Jadi potong gunakan lengkung halus. Kalau guna gergaji ni, dia tak boleh belok macam tu. Lengkung gergaji tangan tak boleh. Gergaji tangan hanya untuk memotong yang lurus saja. Jadi untuk lengkung halus ni untuk membuat lengkungan pada kayu. Tetapi
Dia lebih sesuai hanya digunakan pada kayu yang nipis, seperti dalam gambar ni lah. Okey, seperti dalam gambar ni, dia gunakan papan ni yang nipis saja. Kalau papan yang tebal memang agak sukar lah nak potong. Memang penat lah, memang kalau ikutkan susah lah. Dia nipis-nipis saja. Okey, yang tebal memang tak boleh digunakan. Bukan tak boleh, tapi memang tak sesuai langsung. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 5. Gergaji yang seterusnya. Ini dah menggunakan mesin. Okey, yang tadi menggunakan tangan, yang ni mesin, iaitu gergaji kerawang ataupun bahasa Inggerisnya scroll saw. Okey, scroll saw tu bahasa Inggeris. Apa kegunaan dia? Kegunaan dia sama macam gergaji lengkung halus, tapi yang ni menggunakan mesin. Okey, gergaji kerawang ni sama macam gergaji lengkung halus, lebih kurang sama. Okey, tapi ni mesin dia lebih mudah lah, tak adalah kita penat nak gergaji dia kan. Okey, gergaji kerawang ialah sejenis mesin yang digunakan menggunakan tenaga elektrik dan motor. Pada mesin ini terdapat mata gergaji yang halus dan sangat sesuai untuk memotong bahagian yang lengkung dengan cepat. Oleh itu, banyak produk dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat. Okey, kalau banyak lengkung yang projek awak nak buat tu, lengkungan dia banyak, jadi lebih mudah menggunakan mesin. Sebenarnya gergaji ni ada lagi satu gergaji yang kita dah belajar sebelum ni, dan sebenarnya dalam bengkel gergaji tu yang paling banyak digunakan, iaitu gergaji puting. Okey, gergaji puting ni biasanya bentuk dia petak macam ni. Okey, mata dia kecil, matanya halus. Okey, yang pemegang dia macam ni lah. Okey, ini gergaji puting. Gergaji puting ni macam gergaji tangan kegunaan dia, cuma matanya lebih halus berbanding gergaji tangan ni. Gergaji tangan ni mata dia lebih besar, dia untuk kayu yang besar. Gergaji puting ni mata dia halus, dia untuk memotong kayu yang lembut dan kayu yang kecil, sebab nanti hasil potongannya lebih baik, lebih cantik. Dia tak pecah-pecah kayu dia. Kalau kayu kita nak buat projek, biasanya banyak menggunakan gergaji puting. Okey, ni namanya gergaji puting. Okey, seterusnya kita tengok alatan yang keempat, iaitu pahat. Okey, pahat. Apa dia pahat? Kadang orang tahu dia nama pahat, tapi tak tahu pahat apa. Okey, alat ni digunakan untuk kerja memahat, meraut, meratakan tanggam dan membersihkan butu tanggam. Saiznya ditentukan berdasarkan lebar mata pemotong. Matanya diperbuat daripada keludi. Terdapat pelbagai jenis pahat yang digunakan dalam kerja kayu, antaranya pahat tepi serong. Ini pahat. Tapi sebenarnya pahat banyak jenis lagi. Okey, kalau kita beli di kedai, pahat ni ditentukan oleh mata, lebar mata dia. Okey, ada 1 inci, ada setengah inci, ada 2 inci, ada 3 inci. Dia lebar-lebar, yang kecil lebar-lebar ada. Okey, ada saiz dia. Kalau kita beli, ada saiz dia, mengikut kita punya kegunaan lah. Kalau kita guna untuk yang besar, besar lah. Kalau kecil-kecil, biasa kebanyakannya saiz yang kita gunakan biasanya 1 inci ke 2 inci macam tu saja. Lebih daripada tu jarang gunakanlah besar-besar sangat tu untuk buat rumah tu lain lah kan. Untuk projek kecil-kecil biasanya setengah inci pun dah cukup. Okey, pahat ni, okey, dia perlu diketuk. Okey, menggunakan ni tukul untuk menebuk kayu. Okey, ataupun meraut kayu. Okey, biasanya banyak pahat digunakan untuk membuat tanggam. Ni dalam ni ada tulis ni, tanggam. Apa dia tanggam? Ada orang dia tak tahu tanggam apa. Okey, tanggam ni bila kita nak cantumkan kayu, kita buat dia lekuk macam ni, ataupun kayu ni, kayu yang lebar kita buat lekuk macam ni. Okey, ini dinamakan tanggam, untuk cantumkan dengan kayu yang lain. Okey, jadi dalam ni kita letak kayu lain lah kan. Kita sambungkan kayu lain, melintangkan dia kan. Sini pun sama, kita sambung kayu lain, lintangkan. Okey, jadi lekuk ni kita namakan tanggam. Ada orang tak tahu nama tanggam ni apa. Tanggam ni dia buat pada kayu saja. Okey, ada pada kayu, iaitu kita lekukkan dia. Jadi kita nak lekukkan dia tu mesti menggunakan pahat lah. Gergaji dan pahat kita potong dan kita buang bahagian yang kita tak nak tu lah.
Okey, menggunakan pahat. Okey, seterusnya yang kelima, pisau pemotong perspex. Ini yang kita belajar bahan yang sebelum ni, iaitu perspex. Ini adalah alat pemotong dia. Okey, alat pemotong perspex dia macam ni. Dia tajam, dia tak boleh guna gergaji. Bila guna gergaji potong perspex tu, nanti tepi dia tu jadi kasar, hancur-hancur, tak cantik. Jadi dia potong macam ni. Biasanya dia tarik, dia potong pakai pembaris macam dalam gambar tu, kemudian dia patahkan. Dia patahkan. Dia biasa potong separuh je, kemudian dia patahkan. Jadi hasil potongan dia tu rata lah. Kemudian baru gosok dengan tikar, baru dia ratakan bahagian tepi tu. Kalau kita gunakan gergaji untuk memotong perspex tu, nanti dia ada bahagian tepi dia tu tak cantik. Bahagian tepi ni macam berbulu-bulu kan, tekuk-kopek, tak cantik. Ini pemotong perspex. Ni pisau dia. Tengok mata depan ni yang penting, mata dia tu lain macam pisau biasa, tak sama. Dia macam kata biasa kita gunakan tu, cuma mata depan dia berbeza sedikit saja. Tengok ini cara nak potong dia, mesti gunakan pembaris dan tarik je lah. Tarik dia bukan sekali, kena tarik banyak kali. Kalau tarik sekali tu dia tak dalam lagi. Tarik 3-4 kali, rasa dah dalam, baru patahkan. Baru untuk potong perspex tu. Seterusnya alat ke-6, pistol. Nama pun pistol tu. Pistol pengokot. Dia sebenarnya dia bahasakan Melayu daripada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris gun. Gun tu pistol lah. Stapler tu bahasa Melayunya pengokot. Jadi pistol pengokot. Tapi kita biasa gunakan nama dia adalah stapler gun. Ini stapler gun. Yang ni badan dia daripada besi. Ini biasanya kalau untuk projek kayu dia gunakan badan besi ni. Badan besi ni dia berbeza dengan yang plastik tu. Dia beza je mata dia. Mata dia saiz dia lain. Dia panjang sedikit dan dia kecil sikit. Kalau kita yang plastik tu dia lebar. Dia lebar. Dia berbeza sedikit. Dan dia, kalau yang besi ni untuk kerja kayu ni, dia punya mata tu ada banyak jenis. Kita boleh gunakan yang panjang, yang pendek. Dia berbeza sikit. Dan dia besi ni lebih kukuh lah dia punya pembuatan dia untuk projek-projek kayu. Tak sama macam kita stapler yang plastik tu. Yang plastik tu dia sama tapi dia ubat dia lain sikit mata dia. Seterusnya yang ketujuh, pistol perekat panas. Iaitu bahasa Inggeris dia hot glue gun lah. Hot glue gun ni kita dah buat projek pada darjah 6 tak buat projek, darjah 4 buat. Darjah 4 siapa ada adik darjah 4 dia gunakan projek untuk gunakan hot glue gun. Hot glue gun ni sebenarnya dia bukan gam yang belakang ni dia sebenarnya plastik. Dia plastik jernih ke plastik warna ke, dia ada macam-macam masuk dalam belakang ni. Jadi gun ni dia sebenarnya memanaskan plastik ni. Jadi dia picit kat depan ni, dia keluar. Jadi plastik kalau kita panaskan dia akan cair kan. Jadi cair, jadi dia akan melekat lah. Bila dia keras, plastik tu bila keras, dia melekat lah dekat benda yang kita nak lekat kan. Itu sebenarnya hot glue gun tu kegunaan dia. Okey, jadi itu saja alatan yang kita pelajari untuk tahun 6. Ada berapa alatan tadi? Ada 7. Ada 7 jenis alatan untuk kegunaan penghasilan projek bagi tahun 6. Sebenarnya alatan ni kita dah pelajari pada darjah 4, darjah 5, dia bertambah-tambah. Ada yang sama, ada yang berbeza. Jadi sebenarnya pengetahuan kita bertambah-tambah lah. Banyak lagi alatan tangan sebenarnya untuk penghasilan projek. Tapi ini untuk tahun 6 dan yang digunakan dalam penghasilan projek. Nanti kita akan kelas sekolah bermula 2 minggu lagi, iaitu 8 hari bulan. Minggu depan ni darjah 1 dengan darjah 2 dah sekolah dulu. Darjah 3, 4, 5, 6 minggu satu lagi, 8 hari bulan. Jadi kita nanti belajar dalam kelas sebenarnya lebih jelas. Baru kita akan masuk penghasilan projek tu. Alatan tangan tu cikgu akan tunjukkan dengan lebih jelas. Kita akan belajar semula, lebih senang nanti. Jadi untuk hari ni latihan hari ni adalah
buat nota mengenai alatan tangan ni, iaitu muka surat 4, 5 dan 6. Okey. Untuk alatan tangan ni, bagi kalau nak lukis semua agak macam payah juga. Tapi kalau siapa rajin boleh lukis. Okey, siapa rajin dia boleh lukis. Sama ada dia nak lukis, boleh lukis, tak ada masalah. Yang penting kat sini cikgu nak dia punya nama alatan, kegunaan dia. Okey, nama alatan dan kegunaan. Lukis ni awak rasa yang senang awak lukis lah. Tak cantik pun tak apa. Okey. Boleh cikgu. Siapa yang ada printer dia boleh scan saja dan tampal saja. Tak ada masalah. Okey. Tapi siapa yang tak ada printer tak apalah. Awak lukis dia punya, yang penting nama, kegunaan. Ni yang dua ni yang sangat penting. Dan alatan ni lah, alatan ni kena betul lah kan. Kadang orang tak tahu ni gaji tangan ni bentuk dia macam mana kan. Jadi lukislah sikit. Tak cantik pun tak apa. Siapa ada printer, bolehlah buat gunakan printer. Tampal saja. Kalau printer mudah lah. Okay, tapi tak semua orang ada printer kan. Jadi tak apa. Boleh lukis. Siapa yang tak ada printer boleh lukis. Okay, jadi itu adalah latihan pada hari ini. Okay, alatan tangan tadi ada 7. Okay, 7 alatan tangan. Okay. Ada 7 alatan tangan. Jadi buat pada buku latihan RBT yang panjang tu. Okay. Tak siap hari ni pun tak apa. Ada masa seminggu. Jadi biasanya kita seminggu lah pembelajaran kita. Kalau boleh siapkan sehingga minggu depan lah. Sebelum minggu depan tu kalau boleh tolong siapkan lah. Okay. Untuk RBT kita tengok yang hantar adalah dalam berapa orang saja? 30 lebih. Untuk 2 kelas. 2 kelas ni ramai tau sepatutnya. Separuh je baru hantar yang latihan yang mula-mula tu minggu lepasnya. Yang minggu ni cikgu harap ramai yang boleh hantar. Okay, terutama yang dah masuk Google Meet ni dah tahu mana nak buat, boleh terus buat. Okay, yang bagi yang tak ada dalam Google Meet ni tak apa, nanti boleh tengok balik video yang cikgu ajar ni. Cikgu dah rakam dan salin sajalah nota yang cikgu berikan tersebut. Baik. Cikgu rasa sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan untuk kelas online yang terakhir lah sebelum kita kelas di sekolah. Pada 8 hari bulan kita dah mula sekolah. Okey, petang ni ada mesyuarat badan uniform, jangan lupa. Tengok uniform apa awak, kena join Google Meet, persatuan uniform apa. Okey, sampai ni saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.